Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Kumpulan COVID-19 mewakili rakan-rakan saya. Sebab kami memilih tajuk tentang tarian limbai masyarakat Bajau di negeri Sabah ialah yang pertama, kumpulan kami mahu mengetahui tentang tarian masyarakat Bajau iaitu tarian limbai di negeri Sabah. Yang kedua juga, kami mahu mengetahui tentang bagaimana tarian limbai menjadi memangkin kepada pembentukan masyarakat Bajau di negeri Sabah. Dan yang paling penting, kami mahu mengangkat tarian limbai daripada kaum masyarakat Bajau di negeri Sabah agar dikenali oleh semua lapisan masyarakat di negeri Sabah. Perkara yang telah kami pelajari ataupun kami ketahui setelah membincangkan topik yang ahli kumpulan kami telah pilih adalah kami dapat tahu tentang kepelbagaian dan keunikan kaum masyarakat di Sabah ini. Melalui topik yang kami telah pilih iaitu mengenai tarian limbai, kami dapat mengetahui asal usul ataupun latar belakang tarian limbai ini, yang mana ianya merupakan tarian tradisional daripada masyarakat kaum Bajau Sama. Selain itu, perlulah diingat bahawa generasi muda pada masa kini perlulah kekalkan kebudayaan dalam diri demi mengekalkan kesinambungan tamadun kita. Melalui budaya tradisional ini juga kita dapat tahu tentang asal usul kita. Dengan ini kita tidak akan lupa daratan. Sebaliknya kita akan sedar tentang kesulitan nenek moyang kita yang terdahulu. Dari sini juga kita akan mendapat iktibar dengan mengekalkan kebudayaan dalam diri sendiri. Pada pendapat saya tentang pemahaman secara keseluruhan selepas mempelajari subjek budaya masyarakat di Sabah adalah saya dapat mengeksplorasi berbagai jenis kelompok etnik yang terdapat di Sabah, seperti yang paling terkenal iaitu kaum Kadazan Dusun. Seterusnya, saya juga dapat memahami peranan seni tradisional dari kehidupan masyarakat di Sabah dalam menjaga identiti budaya yang tertentu. Pemahaman setelah mengetahui budaya dan masyarakat di Sabah memberikan wawasan yang kaya tentang keagamaan, etnik, warisan tradisional, interaksi yang kompleks antara manusia dan lingkungannya, serta nilai-nilai yang membentuk identiti unik di Sabah. Ini juga boleh meningkatkan aspirasi terhadap upaya pemeliharaan warisan budaya dan memperdalamkan lagi hubungan antara manusia dan lingkungannya di daerah Sabah. Pada pendapat saya, sepanjang saya mempelajari subjek budaya masyarakat di Sabah, subtema yang dapat menarik minat saya adalah etnik, identiti dan kehidupan masyarakat di Sabah. Hal ini, Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai mempunyai keunikan tersendiri, antaranya dari segi etnik, budaya, bahasa dan juga agama. Sepanjang saya mempelajari subjek ini, subtema yang menarik minat saya adalah topik yang membincangkan sejarah dan budaya Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Manakala tugasan yang sukar menurut pandangan saya adalah tugasan penilaian kedua, yaitu memerlukan saya dan ahli kumpulan yang lain berusaha untuk mencari fakta berkenaan tajuk yang kami pilih. Maksud dan tujuan tarian limbai ini masih diamalkan sehingga kini adalah tarian limbai ini merupakan satu upacara khas sebagai isyarat untuk menjemput pengantin lelaki naik ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan istiadat, ijab dan qabul ataupun lebih dikenali sebagai pernikahan. Tarian ini mengiringi anggota-anggota keluarga pengantin lelaki semasa mereka menaiki ataupun masuk ke dalam rumah pengantin perempuan. Dalam tarian limbai ini juga, penari-penari akan melambai-lambaikan selendang mereka sebagai lambang mengundang ataupun menjemput ataupun mengucapkan selamat datang kepada anggota keluarga pengantin lelaki. Sejarah awal tarian limbai bermula apabila tarian ini ditarikan untuk memeriahkan lagi tetamu agung, yaitu mendahului perayaan pembesar. Namun, pada masa kini tarian limbai biasanya dilakukan untuk mengiringi atau menyambut pengantin lelaki di rumah pengantin perempuan bagi melakukan istiadat ijab dan kabul, yaitu pernikahan. Biasanya, tarian limbai masyarakat Bajau di negeri Sabah ditarikan dan dibuat ketika upacara perkahwinan, khususnya masyarakat Bajau di negeri Sabah. Pada masa yang sama juga,
tarian tersebut dibuat dan ditarikan pada upacara perayaan seperti perayaan keamatan, dan tarian tersebut juga dibuat ketika pertandingan tradisional bagi masyarakat Bajau di negeri Sabah. Antara cara tarian limbah ini disebarkan dan diajar kepada generasi baru adalah melalui kelas tarian. Dengan kelas tarian ini akan memberikan asas-asas ataupun kemahiran cara pergerakan tarian limbah ini kepada generasi baru. Secara tidak langsung generasi muda memahami tentang tarian tersebut. Usaha bagi pemeliharaan tarian Limbai dapat mencakup pengumpulan rakaman audio dan visual, pembuatan arsip digital serta dokumentasi lirik dan gerakan tarian. Selain itu, penting juga untuk menyelenggarakan kelas tarian lokarya dan pentunjukan guna bagi memastikan pengetahuan dan keterampilan terus disampaikan kepada generasi yang akan datang. Kerjasama dengan komunitas lokal, lembaga budaya dan pemerintah dapat memperkuatkan lagi upaya untuk pemeliharaan tarian Limbai ini. Pada pandangan saya, antara sebab tarian Limbai sangat penting dalam budaya masyarakat Bajau adalah tarian Limbai merupakan satu warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang melambangkan identiti komuniti tersebut. Tarian Limbai juga dipersembahkan dengan iringan muzik dan lagu yang berkemampuan untuk melestarikan bahasa Bajau. Gerakan dan ritma dalam tarian Limbai yang ditarikan semasa upacara perkahwinan ataupun ritual adat masyarakat Bajau ini telah mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan dan tradisi masyarakat Bajau. Oleh itu, tarian Limbai bukanlah hanya pertunjukan atau persembahan seni semata-mata, namun tarian Limbai adalah satu pantulan mengenai kekayaan warisan tradisi masyarakat Bajau. Harapan saya selepas mempelajari budaya dan masyarakat di Sabah ialah segala elemen dan keunikan yang terdapat dalam kalangan masyarakat majmuk di Sabah haruslah dikekalkan agar masyarakat luar sama ada dalam negeri maupun pelancong asing dapat menikmati khazanah yang indah di Sabah. Selain itu, saya juga berharap agar generasi muda pada masa kini haruslah lebih cakna berkaitan kepelbagaian budaya yang negara ini miliki agar dapat melahirkan generasi yang peka terhadap budaya di sekeliling mereka. Harapan saya selepas mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah adalah memiliki dan menguasai pemahaman yang lebih baik tentang sejarah tempatan dan pengaruh-pengaruh yang terdapat di Sabah. Seterusnya, harapan saya juga adalah untuk memahami bagaimana perubahan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Sabah. Akhir kata, kekayaan budaya yang terdapat di Sabah seperti seni, muzik dan tradisi lokal sentiasalah dihargai. Harapan saya selepas mempelajari subjek budaya masyarakat di Sabah adalah saya berharap etik budaya masyarakat di Sabah dapat dikekalkan. Hal ini kerana pemahaman yang jelas tentang budaya akan mengukuhkan lagi hubungan yang lebih baik di Sabah. Sebagai contoh, saling hormat menghormati. Sifat saling hormat menghormati merupakan salah satu kunci utama yang dapat mengharmonikan lagi hubungan di sesebuah masyarakat di Sabah. Selain daripada itu juga, sifat saling hormat menghormati merupakan sifat mahmudah atau dikenali sebagai sifat terpuji dalam Islam. Ini jelaslah bahawa menghormati sesebuah budaya di masyarakat di Sabah dapat mengukuhkan lagi hubungan masyarakat di Sabah. Harapan saya setelah mempelajari budaya dan masyarakat di Sabah boleh mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu, diharapkan juga dapat terjalinnya hubungan antara budaya yang harmonis serta kontribusi positif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam di wilayah tersebut. Harapan saya setelah mempelajari budaya dan masyarakat di Sabah ini ialah, harapan saya yang pertama adalah saya berharap agar budaya dan masyarakat di Sabah ini dapat dikembangkan dan diluaskan lagi ke masyarakat yang lain agar masyarakat lain dapat mengetahui tentang keunikan dan kepelbagaian masyarakat di Sabah. Dan selain itu, harapan saya juga, saya berharap agar
Kita sebagai seorang manusia yang mempunyai budaya, dan budaya perlulah mengekalkan kebudayaan dalam diri agar tidak hilang di telan zaman dan ianya akan berkekalan sehingga ke generasi yang akan datang. Akhir sekali, saya selaku Ketua Kumpulan untuk COVID-19, saya berharap bahawa budaya dan masyarakat di Sabah ini dapat dikekalkan. Saya juga berharap bahawa generasi muda lebih memberi perhatian dan lebih mendalami ilmu tentang budaya dan masyarakat di negeri Sabah ini. Saya juga berharap bahawa budaya dan masyarakat di negeri Sabah ini berada dalam keadaan yang aman dan harmoni dan tidak dilupai, dan berharap bahawa semua lapisan masyarakat mendalami dan lebih mengetahui tentang setiap budaya dan masyarakat serta cara hidup masyarakat di negeri Sabah ini. Ia menjadi penting kerana dapat mengekalkan keharmonian di negeri Sabah. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.